adalah qudratul. Ini besi itu bersifat qudratullah yang membentengi Ya'juj dan ditambah lagi dengan tembaga tu tadi. Tembaga tu bersifat apa tu? Rasul lah, bersifat menambahan pesuruh dia juga. Dua kalimat tadi, besi dan juga tembah. Allah dan Muhammad, benteng. Dua kalimat saja. Jadi makna dia tu kalau dikaji lagi kita ke arah kepada esakan Allah. Itu dinding nak dimasukkan. Tu dinding diceritakan tu, di situ macam tu cerita dia. Kisah Allah kisah. Tapi yang kisah nanti kat dalam, macam mana dinding kat dalam kita? Macam mana pula cara kita nak dindingkan supaya kita terhindar daripada Ya'juj Ma'juj kita sendiri. Kita terhindar daripada belitan iblis kita sendiri. Dinding tu tadi. Bukan sekarang kita baca surah Kahfi tu tadi, tapi kita faham apa yang tersirat yang Allah maksudkan dalam cerita kisah yang Allah min ayatina linuriyahu min aku suluhkan kepada engkau untuk faham ayat-ayatku. Bukan sekadar kau baca je, aku linuriyahu min untuk kau faham, aku suluhkan kejadian ini untuk apa? Kau nak bawa dalam kehidupan. Itu yang kita nak kena olahkan. Begitu jauh kalau kita tak mengaji benda ni, kita tak tahu keindahan Al-Quran tadi. Keindahan dan kesempurnaan Quran tadi Allah jadikan, ya Allah. Kalau kita tak berdasiasat, kita tak pakai, macam mana kita nak? Kita tahu baca Quran upah. Bukan saya cakap tak betul. Kita jangan cukup upah tu, tak cukup lagi tu. Sebenarnya kefahaman tu tadi. Rahmat Allah tu. Syifa'un wa rahmatun lil segala penyakit jahil pada Allah. Wa nunazzilu minal Quran. Quran ni aku turunkan untuk supaya kau tidak jahil penyakit, tak jahil engkau. Sebab Quran ni memang sempurna. Itu adalah kalam yang suci, yang diturunkan kepada tempat yang iaitu di dalam diri Muhammad yang terpuji, disucikan oleh Allah. Maka setiap kali Nabi Muhammad nak menerima wahyu Al-Quran, dia berkeadaan difanakan oleh Allah. Dah fana, dah lebur Rasulullah, dileburkan lagi hingga Rasulullah gelap kejap. Kalau ayat tu panjang 5 minit, tahu-tahu Rasulullah, sebab terlampau kuat berdesing bunyi macam loceng hingga Rasulullah dah tak sedar. Itu cara Allah Ta'ala nak downloadkan wahyu di siau. So fana, leburkan lagi Rasulullah, hingga lupa Rasulullah lenyap. Masa tu tahu-tahu 5 minit tu terjaga je, terus nak disampaikan apa Rasulullah dah. Bukan ayat tau. Makna Rasulullah kalau cerita Iskandar Zulkarnain tu, Rasulullah dah ada kat situ dah. Duduk dalam keadaan tu dalam masa 5 minit dia tahu dah. Padahal kisah tu katalah 5 tahun baru selesai Ya'juj Ma'juj punya kisah tu. Tapi Rasulullah dalam masa 5 minit tu kisah semua tu Zulkarnain tu selesai. Dia pergi ke timur, dia pergi ke ke sini. Cerita tu Rasulullah tu ada. Macam mana tu? Wahyu tu bukan sesuatu yang maknanya berupa kalam. Bukan sesuatu kalam aja, tetapi itu adalah satu dia bawa duduk dalam keadaan Rasulullah dia. Dan Rasulullah memerhatikan situasi-situasi itu tadi. Keadaan dibawa oleh Allah Isra wal Mi'raj. Itu saya cakap tadi. Selepas Rasulullah Isra wal Mi'raj, ada tak lagi Rasulullah Isra wal Mi'raj lagi? Berterusan lah. Itu kita khabarkan. Kalau dia ceritakan panjang-panjang, kau tak larat baca Quran. Itu pun Quran yang ada pun kau banyak tak baca. Jadi ceritakan satu, sebenarnya banyak lagi Isra wal Mi'raj Rasulullah. Termasuk kita pun ada Isra wal Mi'raj. Si Haji ni betul, dia pun Isra. Iya, perjalanan kita diatur oleh Allah. Makna Isra tu apa? Mi'raj tu apa? Isra tu perjalanan. Mi'raj tu apa?
Ha? Mi'raj tu sampai kat mana? Itulah tadi. Kedudukan yang Allah Ta'ala nak tetapkan Isra' wal Mi'raj. Tempat nak ditetapkan Allah apa? Akulah. Tak lain lah akulah. Dia kata Isra' wal Mi'raj. Kan kita pergi solat kat masjid, ada apa tu? Dipanggil kat depan masjid, kat imam tu. Dipanggil apa tu? Ha? Mi'raj. Sebenarnya perkataan tu Mi'raj. Untuk sampailah. Duduk situ sampailah. Ni duduk situ Mi'raj. Kita tak sampai-sampai lagi. Sebab tak apa? Tak apa. Mi'raj itu kalau bahasa Maryam, ibu Nabi Isa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab. Ya, dia melihat mihrab itu tempat Maryam beribadah. Padahal dia tak keluar mana-mana. Tapi bapa angkat Maryam tu, nama dia Nabi Zakaria. Dia masuk tengok ke tempat anak dia tadi. Nak angkat dia mesti Maryam. Dia tak keluar-keluar. Berhari-hari tak keluar. Tapi dia tengok ada makanan. Dia kata, wajadaka indaka rizqan. Qala ya Maryamu anna laki haza. Ya, macam mana engkau boleh dapat rezeki ni? Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Jadi tempat yang Nabi Zakaria pergi adalah tempat mihrab. Mihrabnya tempat sampainya dia, keadaan dia dengan Allah khas. Jadi kita di masjid buat mihrab. Tapi asal perkataannya mihraj, sampai. Jadi tempat duduk mihrab tu maknanya tempat dia sampai dengan Allah. Bukan Allah tu ada di situ, maknanya dia duduk situ, maknanya dia rasakan Allah. Jadi dia tahulah tempat tu khas untuk dia dengan Allah. Mihrab lah. Mihrab kan? Mihrab. Itu perkataan dia tu. Mihrab. Dia baca surah Ali Imran ayat berapa tu? Jadi kita kena tahu. Bila Isra' wal Mi'raj, perjalanan kamu daripada ceras, daripada mana? Ofis ke daripada mana? Jadi Isra' datang. Dipanggil oleh Allah. Tak? Dipanggil oleh Allah. Sampai tu kepada siapa? Mi'raj lah, betul? Sampai siapa? Tapi dalam perjalanan tu tadi, Isra' tu tadi, yang memperjalankan siapa? Dia juga. Jadi ada dia ke mana-mana. Dia meliputi. Jadi perjalanan Nabi SAW setelah sampai kepada Mi'raj Allah, maka sebenarnya Allah tidak ada di mana-mana. Bukan ada ke atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di mana-mana. Tapi dia meliputi. Sebab sepanjang perjalanan pun dia dah dengan Allah. Tapi nak dilihatkan linuriyahu min dia nak lihatkan tadi, dia tunjuklah cerita-cerita dalam perjalanan. Kamu datang ke sini jalan perjalanan tu banyak tak cerita-cerita? Kereta ni lah, traffic light lah, orang ini. Ada tak? Itu main ayat cerita-cerita. Tapi kau tak nak olahkan. Kita tak nak olahkan. Kita nampak lagi makhluk lagi. Kita tak nampak tu semua Allah Ta'ala punya apa? Bolak-balik. Allah Ta'ala punya susunan. Ni hijau, dia ni lampu merah pula. Kamu masih nampak lagi manusia yang atur. Kamu tak nampak, itu semua aturan Allah. Kamu masih lagi hawa nafsu lagi. Mana menampakkan masih lagi nampak manusia yang atur. Padahal itu semua siapa yang atur? Jadi banyak silap macam ni. Lebih baik kita belajar silap, itu bagus, daripada tak belajar silap terus. Saya belajar mengaji, guru asyik marah je. Tak apa, bagus. Lepas tu saya pun balik, orang tu kata, apalah kau asyik kena marah je. Dia ejek-ejek saya. Tak apalah, aku kalau marah, aku belajar, lama-lama hilang lah. Tengok aku tak kena marah. Kenapa? Aku tak belajar. Itu kita banyak jumpa manusia macam tu sekarang ni. Orang yang tak belajar ngejek orang yang belajar.
Dan banyak orang yang tak belajar mengejek orang yang sikit belajar sekarang ni. Ni kata saya, zaman kita ni zaman yang banyak kerosakan. Tapi jangan kita salahkan, kita duduk. Kita harus bersyukur kita dipilih oleh Allah. Orang anggap kita macam tu, tapi kita tetap terus belajar. Ya, kita banyak salah, tak apa. Janji kita belajar. Dengan belajar tu kita akan betul. Mana ada orang belajar tak ada buat salah. Mesti belajar. Dia kena tegur, kena apa. Baguslah tu, memang betul. Dengan itu tadi kita akan bertambah baik. Bertambah berfikir, bertambah kesadaran sebab guru kita tunjukkan kita ini tak kena, tu tak kena. Jadi kita sama-samalah. Ini peluang yang sangat besar Allah anugerahkan pada kita di penghujung zaman ni. Orang dah banyak tak nakkan Allah Ta'ala kata. Skrip Allah Ta'ala. Tapi dalam banyak Allah pilih kita yang masih lagi, yang dianggap orang lain banyak anggap kita asing. Beruntunglah Rasulullah kata akhir zaman orang yang anggap engkau asing, engkau yang dianggap asing tu beruntunglah. Peganglah. Memang susah tapi peganglah. Biarkan kita dianggap asing. Kita teruskan. Sebab kita nakkan Allah, ridha Allah. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kelimpah kurnia dapatlah kita bersama-sama mendengar penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penceritaan tentang petang ini selalu mengingatkan bahawa supaya jangan ada pengakuan diri, yang ada hanya dia je, tak ada kita, yang ada hanya dia je. Allah tidak memerlukan kita untuk mengesakan dia, untuk mengesakan diri keesaan itu. Dia tak memerlukan kita ni, tak. Malahan dia cukup dengan diri dia yang mengesakan pada diri dia. Jadi kita sebenarnya kita kena memahami bahawa yang Rasulullah SAW ajar pada kita, para sahabat dan sebagainya, tabi'in dan kita, Allah Ta'ala ajar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itulah yang dikatakan. Jangan ada pengakuan diri. Kita buat jangan ada pengakuan diri, itu yang Ustaz cakap tadi. Betul-betul itulah yang dikatakan mengimani dan meyakini, bahawasanya betul-betul dipegang keimanan dan keyakinan yang la ilaha illallah gitu. Itu keberuntungan, tanda yang Allah Ta'ala bagi tahu betul-betul dia dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenar-benarnya. Itu kita bersyukur kepada Allah, kerana itulah yang dikatakan tak ada kita pun yang menyatakan kita yang mengesakan dia, tapi itulah yang dikatakan rahmat, disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu menjadikan kita sentiasa mengimani dan meyakini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kita lebih lagi keyakinan, wazidnahum huda, petunjuk untuk kita bersama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain hala tuju mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memimpin kita untuk mengenali akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita istiqamah dalam untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu mencari guru mursyid untuk membimbing kita, yang mana kita banyak kekurangan, banyak perangai munafik, sifat mazmumah yang perlu kita buang untuk kita sampai untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus kenal diri kita dahulu, dan kita harus buang segala perangai-perangai munafik, sifat mazmumah dalam diri kita ini, agar kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memimpin kita insya-Allah untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih mendalam insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita itu tadi. Dua teman kita tadi, sahabat, kata-kata tadi daripada lintasan
khatir Rabbani, yang keluar daripada kalam saudara kita tak lain adalah kalimat-kalimat Rabbi, kalimat kudus, kalimat suci. Mudah-mudahan kita dapat ambil sami'na, jadi pendengar yang baik, langsung kurniaan Allah, wa ata'na, mentaati, itu dengan mengesakan dirinya sendiri, insyaAllah. Jadi saya rasa itu aja. Kita ini maknanya bila kita dah sampai, nanti kita dah rasa, bila kita rasa je hilang je diri kita, Allah lenyapkan lagi diri kita, lenyap sampai betul-betul Allah yang boleh lenyapkan kita. Kita rasakan tangan kekuasaan Allah yang lenyapkan kita. Nanti kita akan dapat keseronokan. Yang saya cakap tadi, seronoknya jadi Allah. Saya suka bahasakan gitu. Seronoknya jadi Allah. Tak pernah ada kerisau, tak pernah risau Allah Ta'ala. Semenjak dijadikan 7 lapis lah, mula-mula dijadikan normal, semua bila-bila pun diciptakan apa pun, Allah dalam keadaan seronok, dalam keadaan maha sempurna. Nanti kalau kita dah betul-betul dah dileburkan oleh tangan kuasa Allah, saya nak ucap pun tak, saya nikmatnya tadi bila dah, mana rupanya itulah saya cakap tadi. Kita ni tak pernah ada. Tapi sebabkan kita rasa macam kita ni hidup, kita rasa kita ni hidup, itu yang jadi masalah sekarang. Susah sangat kita nak fana. Susah sangat kita nak lebur. Sebab padahal dia itulah Allah Ta'ala kata, engkau tak pernah ada pun, walaupun aku bagi hidup, engkau bukan hidup. Engkau bukan hidup. Yang hidup tu aku. Yang susun hidup engkau daripada alam roh mula-mula sampai kau terzahir ni, nanti kau nak masuk surga ke neraka, itu semua aku yang susun, aku cerita aku. Jadi kau duduk diam-diam ya. Diam pun aku yang diamkan. Pun tak nak cakap macam mana dah. Nak kata diam, dia pun diamkan kau. Dia pun gerakkan kau, dia semua susun. Jadi nak duduk di situ, itu saya cakap tadi. Kau tak pernah ada, belum disebut apa al-ata alal insani khinu min ad-dahri lam yakun syai'an maskura. Maknanya Allah Ta'ala, engkau ni satu masa dulu engkau belum ada lagi. Sekarang ni kau dah rasa ada, engkau rasa susah engkau nak nafikan bahawasanya engkau ni tak ada. Betul tak? Sebab apa? Sebab benda tu dah lama engkau biarkan melekat ni sikit. Lama-lama engkau hanya sebut je la ilaha illallah, tapi benda tu masih tak buang lagi. Sebab kurang kefahaman. Kita tak menjumpai orang yang dah memang arif tentang Allah Ta'ala. Kita pun tak minta pada Allah sungguh-sungguh. Padahal itu nombor satu. Asasnya kita kena ma'rifatul, pengenal Allah dulu. Awaluddin ma'rifatul, awal-awal la ilaha illallah. Kita punya tafsir la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan kita ingat tu bukan. Maknanya tak ada, semua tak ada, kena belajar tak ada kan. Sebenarnya yang ada hanya Allah. Tu maksudnya. Dan kau rasa ni kau hidup ni aja, kau kata tak ada. Iya, sekarang ni yang kau nampak ni bukan aku. Engkau lah. Iya. Kau nampak ni sebenarnya ni semua perbuatan Allah. Af'al Allah. Bentuk yang Allah. Bukanlah Allah tu berbentuk. Allah yang beza tau. Jangan kata, si Haji kata Allah ni bentuk macam dia. Bukan. Allah nak mentajalikan yang dia tu ada, dia bentuk kan. Bukan Allah tu bentuk tu. Allah nak jadikan kita ni ada selepas Nur Muhammad, dia jadikan bentuk Adam, betul? Siapa yang membentukkan Adam tu? Siapa arkitek dia? Siapa yang disuruh pergi cari tanah tu, tanah ni, air ni apa? Masukkan angin apa semua. Semua arkitek dia siapa? Boleh kun fayakun jadi terus Adam, boleh. Tapi Allah tak nak buat gitu. Allah nak suruh kita manusia ni fikir. Susahnya nak menciptakan tu. Allah boleh nama amruhu iza kun jadi terus jadi Adam. Tapi kita
tak dapat pengajaran. Jadi dia ajarkan ambil, susah ni nak jadi patung Adam pun susah nak jadi dah. Kita berfikir supaya manusia ni jadi bijak menciptakan ni supaya tahu siapa yang mencipta. Kita tengok. Kita bila cipta, belum masuk lagi tu. Belum masuk roh lagi, baru cipta Adam tu dah canggih dah. Adam ni. Tok kita mula-mula Adam di situ. Tu belum kisah Nur Muhammad ni. Ni kisah Adam aja dah. Ya Allah. Macam mana dia tempa ni pipi kita ni, cantiknya ya Allah. Cantik Adam ni, cantik. Malaikat pun kagum. Tu. Ni ambil tolong buat ni, ambil tanah daripada syurga, ambil tanah daripada Mekah, tanah-tanah yang bersih kita ni dijadikan Adam. Bukan air longkang ke apa, air yang dah suci punya air Zam-Zam, air Kausar, semua pancurkan jadikan. Subhanallah. Allah yang buat skrip. Kau ambil ni ada apa, ambil Adam punya ni bahagian kepala ni, ambil tanah pada syurga, buat otak dia sini, otak kita daripada syurga. Ya Allah. Tu. Jadi nak bagi tahu kita maknanya bila belum dimasuk roh. Bila masuk roh tu daripada siapa? Roh tu daripada Allah. Allah pada Muhammad, sifat dia terus masuk. Macam mana dia download masuk tu? Terkelip mata, pergi ke pendengarang, telinga, pergi ke mulut, naik balik, bersin, berhenti kejap jantung, masuk dalam kolbun tadi. Sirrullah, roh yang Allah di sisi Allah tadi kepada Nur Muhammad jadi roh, masuk, mata gerak je, turun sampai kaki, dia naik balik, dia berhenti, bersin. Alhamdulillah, sebab menunjukkan dah masuk sirrullah, rahsia Muhammad, sirrullah dah ada dalam kolbun. Ya Allah, mulianya laqad khalaqnal insana fi. Kenapa kita junamkan balik keadaan kita? Di dalam diri kita ni dah ada geliga Allah, geliga Muhammad, sirrullah, Nur Muhammad. Tapi kita tak mau kenal diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit peringatan ni menjadikan kita bertambah lagi bersemangat untuk terus mentauhidkan. Bersemangat lagi buat ala tuju kita gitu. Kita ni kadang-kadang lemah semangat nak tauhidkan Allah, kita anggap macam, padahal mentauhidkan Allah tu yang kemanisan yang sangat yang tiada pahit. Sebab bila orang dah betul-betul kenal diri, kenal Allah, dia nak mentauhidkan Allah, tu lah manis dia, tu yang tak ada pahit. Rasulullah kata manis tiada pahit. Orang yang betul mentauhidkan Allah, betul mengesahkan Allah, tak ada diri dia, Allah mengesahkan diri, itu yang manis, yang tiada pahit. Tak ada keakuan diri, dia mengesahkan diri dia, dia menyembah diri, semua dia tu manis tiada apa, tinggi tak ada rendah lagi dah. Selamat, tak ada lagi kerisau. Seperti Allah Ta'ala, bahagia ya Allah Ta'ala, tenang Allah Ta'ala. Bila-bila pun makhluk buat ni, buat macam ni, Allah tak pernah risau pun. Cuma Allah nak buat cerita supaya kita jangan begitu. Allah tu yang betul-betul dia tak pernah risau, dia yang skrip semua. Itu nak kena faham, insya-Allah. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada keakuan diri dalam menyampaikan, saya minta maaf. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.